Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesiapa yang ingin tahu keaiban diri, hendaklah dia melalui 4 cara. Apabila kita belajar satu ilmu yang paling penting sekali ialah kita mengenai keaiban kita ataupun hijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka untuk kita mengetahui keaiban diri kita kena lalu 4 cara sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab ini. Yang pertama, hendaklah bertemu syekh yang mengetahui keaiban jiwa. Yang pertama, mesti kena berjumpa dengan seorang syekh. Syekh yang dimaksudkan di situ adalah syekh mursyid, yang boleh menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang sampai kita kepada Allah Ta'ala. Maka untuk kita nak berjumpa dengan syekh mursyid ini, kita kena tahu mengenai kita ini ada keaiban diri. Kalau tidak, kita tak masa nak jumpa dengan syekh. Lalulah apabila kita merasakan bahawa ada keaiban diri, ataupun kita nak tahu macam mana kita ni ada keaiban diri, mesti kita kena jumpa pakar dia. Kalau orang sakit, mesti kena jumpa pakar dia. Di antara pakar dia adalah syekh yang mengetahui penyakit jiwa. Maksud penyakit jiwa adalah penyakit dalaman, seperti ujub, takabur, riak, inginkan kemasyhuran, inginkan kemegahan. Ini semua penyakit-penyakit hati yang menyebabkan manusia itu terhijab untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka macam mana kita nak tahu kita ini sombong ataupun tidak? Bagaimana kita nak tahu bahawa kita ini ikhlas ataupun tidak ikhlas? Bagaimana kita nak tahu adakah kita ini ditimpa penyakit ujub ataupun tidak? Mesti kita berjumpa dengan syekh. Dan syekh tadi dia mesti ada pengalaman, dia memang tahu, dia mesti ada ilmu mengenai ilmu tentang kejiwaan ini, penyakit mengenai batin. Maka hendaklah bertemu syekh yang mengetahui keaiban jiwa, dan dia mesti berjumpa dengan syekh. Kita dah baca pada minggu lalu, kalau dia tidak ada syekh ni, payah nak cari. Kalau tidak ada di kampung kita, kena cari keluar pada daerah. Tak ada daerah keluar sampai satu negeri, tak ada negeri pergi kepada luar negeri untuk mencari syekh. Inilah yang mengatakan bahawa kalau aku dapat tahu ada orang yang lebih alim daripada aku, ulama di antaranya Ibnu Mas'ud yang sudah alim, kalau aku dapat tahu ada orang yang lebih alim daripada aku akan mendapatinya. Yang dimaksudkan alim di antaranya alim mengenai ilmu hakikat. Maka yang pertama, mestilah dia berjumpa dengan syekh. Kalau seorang itu tidak berjumpa dengan syekh yang boleh menunjukkan dia punya penyakit jiwa dia, maka perjalanan yang dia lalui tidak akan selamat. Satu. Yang kedua, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, yang kedua, mengetahui dan mahir tentang perkara-perkara kecil yang membinasakan. Ini di antara sifat syekh. Kena tahu syekh tadi, kena tahu orang ni penyakit dia ni ujub ataupun ujub, sombong dan sebagainya, dia boleh tahu. Di antara yang dia tahu disebut dalam kitab Al-Imam Ghazali Minhajul Abidin. Dia kata dalam jiwa kita ada beberapa lintasan. Ada lintasan daripada Allah, ada lintasan daripada malaikat, ada lintasan daripada nafsu kita, ada lintasan daripada syaitan. Sehingga dia boleh tahu ini lintasan syaitan ke tidak. Salah seorang tu, ada seorang itu dia tu tengah-tengah tidur satu hari, dia terkejut. Maka dalam terkejut tu, nafsu dia berkata, bangunlah sembahyang tahajud. Bangunlah sembahyang tahajud. Dia pun cuba cek, dia pun tengok ini lintasan Allah ke lintasan daripada nafsu dia ataupun lintasan daripada malaikat. Apabila dia tengok, dapati bahawa itu adalah lintasan daripada nafsu dia. Lalu kenapa? Biasa kan nafsu tak suruh kita sembahyang tahajud, tapi hari tu nafsu suruh sembahyang tahajud. Setelah dia renung, rupanya dalam rumah dia ada tetamu. Ada tetamu, dan tetamu itu selalu tidur tempat dia beribadat. Jadi kalau dia bangun tahajud, nanti tetamu dia terkejut tengok dia sembahyang tahajud. Jadi mungkin akan timbul dalam hati dia, syaitan akan cocok dalam hati dia supaya dia ini ujub dengan ibadat dia. Lalu dia fikir ini lintasan syaitan. Lintasan syaitan. Syekh-syekh ni orang-orang yang musyrik. Dia dapat tahu, batu setengah-tengah guru musyrik, kalau kita duduk dekat dia, kadang-kadang dia tak bagi ibadat. Kamu cukup jangan baca Quran banyak-banyak. Kamu cukup jangan tahajud banyak-banyak. Kamu buat zikir banyak.
Tengah kita buat zikir, berhenti zikir banyak, tahajud pula. Tengah buat tahajud, jadi tahajud. Baca Quran pula. Dia boleh tahu. Macam doktor. Orang sakit bahagian ni, dia bagi obat ni. Dia sakit bahagian ni, dia bagi obat ni. Dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut dah. Maka dia dapat tahu di situ, di antara syarat guru mursyid tadi, dia dapat tahu perkara-perkara yang halus. Yang menyebabkan orang tu tidak tahu. Yang kita ni tidak tahu. Kita ni duduk dalam bahaya, duduk dalam penyakit, tapi dia dapat tahu perkara yang halus-halus. Ini sifat guru mursyid. Dan yang ketiga, menjadi hakim terhadap diri murid. Dan mursyid tadi menjadi hakim, dan murid tadi menyerahkan diri kepada gurunya untuk memutuskan satu-satu perkara. Dan yang keempat, mengikuti isyarat syekh dan bermujahadah melawan nafsu. Dan adab guru dengan anak murid yang ingin anak murid yang inginkan mursyid, dia kena ikut apa yang diperintahkan oleh syekh dia. Walaupun syekh dia kadang-kadang dia fikir benda tak guna siapa. Tengah sunat, sembahyang sunat banyak-banyak, dia kata kamu jangan sembahyang sunat. Kenapa? Kerana syekh tadi melihat hati dia rosak dengan sebab sembahyang sunat dia. Dengan sebab dia sembahyang sunat ni, dia jadi ujub. Dengan sebab dia sembahyang sunat ni, jadi riak. Jadi syekh dia tengok atas sebab dia sembahyang sunat, lalu syekh tahan. Jadi kamu jangan sembahyang sunat. Kamu hanya berkhidmat saja. Sebab tu Imam Al-Ghazali, peringkat dia nak belajar ilmu, dia kena basuh kandang dia. Tak suruh mari belajar terus, tak. Dia suruh basuh kandang kuda. Supaya nak jatuhkan segala kemegahan yang ada dalam dirinya, kesombongan yang ada dalam dirinya, maka guru dia suruh, kamu hanya membasuh kandang kuda saja. Sehingga timbul dalam hati ni, aku ni orang hebat, tak pernah sabar kena basuh kandang kuda. Lalu Tok Guru dia panggil. Padahal lintasan dalam hati. Tok Guru dia panggil. Mu tahu tak sebab apa aku suruh ni? Sebab aku nak matikan kesombongan yang ada dalam diri kamu. Ni tugas guru mursyid. Lalu dia kata, adab seorang murid pula bila bersama dengan mursyid dia, hendaklah patuh apa yang mursyid dia arah kepadanya, selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Beginilah keadaan murid bersama syekhnya dan pelajar bersama gurunya. Syekh dan guru memberitahu tentang keaiban diri anak muridnya serta jalan mengobati keaiban tadi. Sehinggalah akhir kata-kata Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali pun beritahu, beginilah keadaan anak murid dengan guru. Dan apabila guru saja memerintah selaku melakukan beberapa perkara, sama ada suruh khidmat saja, tidak mengajar dan sebagainya, anak murid kena taat. Kerana guru tadi tahu apa yang perlu diobati terhadap anak murid tadi. Maka tugas di antara guru mursyid ini mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, hati anak muridnya. Dia ubat penyakit macam mana? Penyakit yang bentuk penyakit jiwa. Sebab tu kalau kita tak jumpa syekh, maka kita duduk dalam takabur kita. Kita duduk dalam takabur, kita duduk dalam sombong, duduk dalam masyhur tapi kita sombong lagi. Sebab apa? Sebab tidak jumpa syekh. Syekh pula dalam keadaan tu tidak memberitahu kepada kita. Syekh akan memberitahu kepada kita mengenai penyakit-penyakit yang ada. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka kita tengok. Kata ulama, di antara kita nak tahu sifat-sifat syekh ni, yang pertama, syekh tadi mesti orang yang berilmu dalam bab ilmu fardu ain. Ilmu syariat tu lepas dah dia. Ilmu syariat lepas. Yang kedua, syekh tadi jenis orang yang jaga perkara-perkara syubhat. Syekh tadi jaga perkara syubhat. Kalau perkara syubhat pun dia tidak ambil, dia ambil, ini tidak layak dia menjadi guru mursyid. Yang ketiga, kehidupan guru mursyid ini dia tidak cinta pada dunia. Dunia tu ibarat dia tengok dunia seperti pasir di pantai. Tak ada apa-apa. Sama saja, ada harta tidak ada harta bagi dia tu. Dan juga syekh tadi di antara sifat, rasa kasih sayang kepada anak murid dia cukup tinggi. Dia tak akan biar anak murid dia dalam keadaan kesesatan. Dia cukup sayang, dia tak akan biarkan. Kemudian di antara sifat syekh tadi, setiap kali dia bercakap, anak murid dia akan dapat ilmu. Bukan masa ketika kuliah saja. Ketika duduk berjalan saja dengan dia, ketika bersama saja, sama ada kita pergi rumah dia, ziarah dia saja, bercakap tentang ilmu saja. Dan apabila kita duduk saja dengan dia, akan menyebabkan kita rasa ingat ke akhirat. Ini sifat syekh. Kita kena cari orang yang macam ni. Duduk dengan dia, ingat ke akhirat. Kadang-kadang kita duduk dengan dia, bila balik malam-malam kita teringat ke mati. Sama ni kita tak ingat ke mati. Ini adalah nur daripada syekh tadi sampai masuk ke kita. Sebab tu kita disuruh berdampingan, mencari orang-orang alim.
Dan sifat syekh adalah seorang yang suka berzikir. Syekh tu suka berzikir. Kalau kita nak ambil dia syekh, dia ni syekh kita, sembang semua. Daripada pagi sampai petang, apa sembang. Lepas macam-macam. Kita cakap syekh, ni ada kereta baru, syekh boleh cakap bab kereta. Kita syekh, ini ada bab benda apa ni? Kita pun cerita bab tak kira bab apa-apa, syekh boleh cakap belaka. Bab sukan boleh cakap, bab habis sembang saya tak. Syekh ni dia banyak berzikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang hidupkan syekh bangun tidur tu hanya berzikir saja. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat syekh juga, dia kurang bergaul dengan orang. Dia kurang bergaul dengan orang, dia banyak khalwah. Ni di antara syekh yang kita cuba cari. Dan setiap kata-kata dia, sifat syekh di antara sifat guru mursyid ini, setiap kata-kata dia akan menyentuh perasaan. Dia nak bercakap, dia lebih cakap bab akhirat, kita pun rasa takut saja. Bila kita duduk dengan dia pun cakap bab apa, dia dosa, kita rasa ingin bertaubat. Ini dia antara sifat-sifat syekh. Kita kena cari orang yang macam ni. Orang yang macam ni boleh menunjuk kita jalan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berjumpa dengan orang macam ni, kalau kita alim pun, alim kita dalam keadaan ujub, alim kita dalam keadaan sombong. Sebab tu kata ulama mengatakan bahawa kalau kamu alim secara mana, mesti kamu kena ada guru mursyid yang boleh menyedarkan kamu ataupun menunjuk kamu. Kerana manusia, dia tidak dapat lari daripada kesalahan, ataupun dia tidak dapat lari daripada keaiban dirinya, dan dia tidak tahu keaiban diri dia kecuali orang lain yang tunjuk. Orang lain yang tunjuk. Dan siapa yang tunjuk? Yang tunjuk itu adalah syekh, guru mursyid. Yang kita mesti cari guru mursyid. Tapi zaman sekarang ini kita cukup payah nak mencari guru mursyid. Maka kita mencarilah seorang guru yang ada pergantungan dengan guru mursyid, yang boleh menunjuk kita jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kepentingan syekh ini, berkata Al-Amir Abdul Qadir Al-Jaziri rahimahullahu taala, berkata Al-Amir Al-Arif Billah Abdul Qadir Al-Jaziri di dalam kitab beliau yang bernama Al-Mawaqif, pendirian yang ke-151, boleh jadi perenggan yang ke-151, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai menceritakan kata-kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Wa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ni Nabi Musa. Kita belajar dalam bab tauhid, Nabi Musa ini di antara sifat yang wajib bagi Musa adalah cerdik. Maknanya bijaksana. Nabi ini orang yang ada ilmu. Nabi ini orang yang ada ilmu. Lalu Nabi yang sudah ada ilmu seperti Nabi Musa pergi berjumpa dengan Nabi Khidir. Ya Khidir, tolong ajarkan kepada aku ilmu yang benar, ilmu yang mengajar, yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Sebab apa Nabi Musa kata macam tu? Kerana Nabi Musa ini adalah seorang yang pandai berpidato. Boleh berpidato lah. Maknanya Nabi Musa ni orang yang boleh bercakap. Boleh bercakap. Mungkin pemidato dia pun dari segi Harun, Nabi Allah Harun lebih hebat pemidato. Tapi dari segi ilmu, tinggi Nabi Musa lagi. Ada orang dia ilmu tinggi, dia tak apa boleh bercakap. Ada orang dia boleh bercakap, tapi ilmu tak apa tinggi. Hak dulu dia ulang. Ya ulang dulu. Kita pergi kena sebulan warna hak dulu. Tapi lacor cakap. Tapi kita pergi ceramah yang pertama supaya ceramah pertama nampak ilmu baru. Yang kedua, 3, 4 dulu saja. Ini orang yang pandai bercakap, ilmu kurang. Ada orang yang tidak tahu apa, pandai bercakap tetapi ilmu banyak. Jadi Nabi Musa ni orang yang pandai juga berpidato. Kalau dibandingkan Nabi Harun, katanya huwa afsahu minni lisanan. Harun ini orang yang lebih fasih daripada aku dari segi percakapan, dari segi pemidato. Nabi Harun. Satu hari Nabi Musa berpidato. Tengah-tengah bercakap, lalu dia tanya, ya Musa, siapakah di kalangan manusia yang hari ini, siapakah di kalangan kita hari ini orang yang paling alim? Nabi Musa kata, aku lah. Nabi Musa. Nabi Musa. Maknanya dia Nabi. Dia kata aku lah. Lalu Allah Ta'ala tegur pada Nabi Musa, hai Musa, kenapa kamu tidak mengatakan Allahu a'lam? Allah Ta'ala maha mengetahui.
Bila orang tanya, ya Musa, siapakah orang yang paling alim di atas muka dunia sekarang? Siapakah orang paling alim sekarang? Selepas Nabi Musa berpidato, lalu Nabi Musa kata, aku. Mudah akulah. Dia kata, akulah, Allah Ta'ala tegur. Akulah, Allah Ta'ala tegur. Lalu Allah Ta'ala kata, hai Musa, ketahuilah selepas dia, seberang ketahuilah, ada orang yang lebih alim daripada kamu. Dia adalah hamba Allah, hamba aku seorang yang bernama Khadir. Hendaklah kamu mendapati dia. Kalau tidak, kamu menjadi orang yang rosak. Nabi Musa diarah mencari musyrik, ibarat kata. Nabi Musa diarah oleh Allah Ta'ala mencari guru. Kita tidak boleh, kalau kita setakat kita saja, tidak ada guru lain, dan kita sudah tidak mahu lagi belajar, akhir sekali kita merasa kita lah orang yang alim. Maka binasa manusia dengan sebab alim dia. Kerana merasakan akulah orang yang paling alim. Ahli ibadat begitu juga, binasa dengan ibadat dia, kerana merasakan akulah orang yang paling banyak beribadat. Maka dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala kata, pergi kamu. Lalu Nabi Khadir pun, Nabi Musa pergi. Bila Nabi Musa pergi nak jumpa Nabi Khadir, Nabi Musa pergi dengan khadam dia. Nabi Musa dia ada khadam dia Nabi juga, nama dia Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, dia pergi dua orang. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Musa, aku arahkan kamu pergi mencari Khadir dan bawa bersama kamu dengan ikan. Ikan di situ ikan masin. Bawa ikan, bawa bekal lah ikan. Jadi kalau makan daging ada ikan masin baru sedap. Maknanya. Jadi dalam keadaan tu pergi ikan masin, bawa ikan. Jadi Allah Ta'ala kata, majma'ah bahraini aw amdiyah hukuba. Majma'ah bahraini maknanya tempat pertembungan dua laut. Kamu pergi cari Nabi Khadir. Nabi Khadir itu berada di tempat pertembungan dua laut. Kemudian dia kata, kamu bawa ikan, nanti ikan tu akan hilang di tengah jalan, dan di tempat ikan itu hilanglah, di situnya ada Nabi Khadir. Di situlah ada Nabi Khadir. Lalu Nabi Musa tahu alamat ni. Dia bawa pergi dengan khadam dia. Khadam dia. Bila khadam dia pergi berjalan dia, dengan PA dia, dia duduk berjalan. Berjalan. Berehat dekat satu batu besar. Berehat dekat batu besar, Nabi Musa dengan Nabi Yusha, dengan Yusha khadam dia. Lalu Nabi Musa pun tertidur. Bila tertidur, kemudian ikan masin yang ada dekat yang bawa bekal tadi, dia jadi hidup. Ikan tadi hidup. Gelepar sekali, gelepar. Kemudian gelosor atas batu, jatuh dalam air. Terus hidup berjalan. Terkejut Nabi Yusha terkejut. Lalu ulama tafsir mengatakan tempat dia berehat itu, air itu dia panggil ma'ul hayah, air hidup. Air hidup maknanya, kata ulama tafsir, ketika Nabi Yusha mengambil wudu, air itu terpercik kena ikan jadi hidup. Masuk dalam air. Lalulah bila Nabi Musa bangun daripada tidur, Nabi Musa kata, jom kita jalan lagi cari Nabi Khadir. Dan Yusha tidak beritahu ikan masin tadi sudah hilang. Dia tak beritahu. Allah Ta'ala kata dah, di tempat ikan masin ini hilanglah, di situ Nabi Khadir ada. Dia pun pergi jalan. PA main dok kabar dah benda-benda berlaku. Iwak senyak aje. Maknanya. Jadi tak beritahu. Jalan, dia berjalan. Berehat. Perjalanan setelah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam berehat di satu tempat. Bila berehat satu tempat, barulah Nabi Musa rasa nak makan ikan masin. Bila berasa nak makan ikan masin, kata Yusha, aku dah ingat nak beritahu kemarin. Ikan yang asin yang mu nak makan itu sudah terlepas, dan dia hidup pun masuk di situ dan dia hilang. Kata Nabi Musa, apa tak royak awal-awal? Apa tak beritahu? Orang Kedah kata, awak hantar habang awal-awal. Tu orang Kedah. Maknanya, kenapa tak beritahu awal-awal? Lalu kata Nabi Musa, kalau di tempat ikan hilang kemarin, di situlah Nabi Khadir ada. Pusing balik. Lalu dia pusing balik. Bila pusing balik, berjumpa dengan orang pakai jubah putih. Pakai jubah putih. Lalu bertanyalah, adakah kamu ini Khadir? Lalu Nabi Khadir mengatakan, ya. Salam sejahtera ke atas kamu. Lalu Nabi Musa beri salam. Lalu Nabi Musa pun kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda.
Rusda tu musyrik. Daripada perkataan rusda tu musyrik. Dia kata hal attabi'uka adakah boleh aku mengikut engkau ala an tu'allimani mimma ullimta rusda, supaya engkau mengajar kepada aku ullimta ilmu yang engkau tahu rusda untuk menjadi petunjuk kepada kamu. Boleh tak kau beri ilmu kepada aku? Maka ulama mengatakan bahawa Nabi Musa hanya mengetahui ilmu syariat, Nabi Khidir mengetahui ilmu hakikat. Maka tidak mencukupi apabila seorang itu beramal hanya sekadar syariat saja, mesti kena mengetahui ilmu hakikat. Dalam keadaan macam tu, lalulah dia tanya boleh ke tak boleh. Baik, kita tengok. Ketahuilah, cerita kisah Nabi Khidir nanti kita sambung pula. Ketahuilah bahawa seorang murid hanya mendapat manfaat daripada ilmu serta ahwal syekhnya. Ahwal ni keadaan syekhnya apabila dia benar-benar tunduk kepadanya, apabila murid benar-benar tunduk kepada syekhnya. Selagi mana murid tadi dia tidak tunduk kepada syekhnya, ataupun merasa ragu-ragu kepada syekhnya, ataupun tidak menyerah sebulatnya pada syekhnya, dia tidak akan dapat manfaat daripada ahwal guru. Walaupun guru ini seorang yang warak, dia tak akan jadi warak. Kalaulah guru ini seorang yang soleh, dia tak akan jadi soleh. No, dia tidak sampai selagi mana dia tidak menyerahkan diri dia. Di antara guru mursyid dengan anak murid dia seperti pesakit dengan doktor. Doktor kata kerak kaki. Kalau tak kerak kaki, binasa. Kalau dia lawan doktor, aku tambah kerak kaki. Tambah kerak kaki. Lalu dia pun balik, akhir kali membawa binasa. Penyakit pun lebih berat. Dia kena serah diri kepada syekh dia. Maka dia kata benar-benar tunduk kepadanya, menuruti suruhan dan larangannya. Apa yang disuruh oleh syekh, apa yang dilarang oleh syekh, hendaklah dia ikut. Di samping meyakini guru itu mempunyai kelebihan dan kesempurnaan, dan dia yakin pada guru tadi. Macam mana kita nak yakin pada guru tadi? Guru tadi dia kena kuat ahwal. Apa mana ahwal? Dia punya akhlak dia ataupun tingkah laku dia tu kuat. Menunjukkan dia ini ada ciri-ciri guru dia. Maknanya, lepas tu kena tengok dalam ketika dia mengajar dan lepas dia mengajar. Dalam keadaan dia duduk di rumah, dalam keadaan dia bergaul dengan masyarakat, dengan kehidupan dia dalam ketika dia mengajar. Maka ahwal dia mesti kuat. Bahkan anak murid ni kadang-kadang dia ilmu cepat masuk, cepat mudah beramal dengan akhlak guru berbanding dengan percakapan guru. Beza. Jadi kalau percakapan guru hebat setara mana, lalu akhlak guru tadi tidak menggambarkan sebagaimana percakapan guru, maka anak murid tadi tidak dapat mengambil ahwal ilmu tadi. Kenapa? Kerana ahwal guru tadi tidak ada. Tidak ada. Dia sendiri pun tidak dapat meletakkan ilmu dia dalam kehidupan diri dia. Macam mana orang lain nak ambil? Dia sendiri pun tak pandai. Macam mana orang lain nak tu? Maka dia kata dengan ahwal guru dia tadi. Dan dia kena yakin guru dia mesti ada kelebihan dan ada kesempurnaan. Selagi mana dia rasa ragu-ragu ataupun dia rasa guru ni dorak bahagian ni, komang guru ni, bahagian ni dia lebih pada guru, dia tidak akan dapat manfaat daripada ilmu yang diambil daripada guru tadi. Maka kedua-duanya seiring dan saling memerlukan di antara satu sama lain. Mesti kena ada. Yang antara satu sama lain, guru perlukan anak murid lebih-lebih lagi lah perlukan guru. Tidak mencukupi bagi setengah orang yang menganggap keyakinannya terhadap kesempurnaan syekh sudah memadai untuk mencapai maksud dan cita-cita, sedangkan dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Tidak memadai kalau hanya mengakui syekh ni orang hebat, tapi apa yang syekh suruh tu dia tak buat-buat. Bagus syekh saya ni orang hebat, dan syekh suruh tinggal rokok tak tinggal tangan bagus. Maknanya tak ada syekh saya orang baik biasa. Nak payah dah nak cari macam tok guru saya. Tu tak jadi. Syekh dia apa ya? Syekh kata tinggal rokok, tak tinggal rokok, tu tak jadi. Dan tidak meninggalkan apa yang ditegah oleh syekh. Apa-apa yang ditegah oleh syekh dia tidak tinggalkan. Maka dia tidak akan dapat manfaat. Sedangkan Nabi Musa AS sendiri dengan ketinggian dan kemuliaan kedudukan dia tinggi, dia mulia, telah meminta untuk bertemu dengan Nabi Khidir AS dan bertanya bagaimanakah cara untuk bertemu dengannya, cara nak bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Bayangkanlah kalau Nabi Musa disuruh mencari syekh, apatah lagi kita. Baca kitab pun litar pukang sebenarnya. Ni litar pukang lagi sebenarnya. Oleh kerana kita cakap depan orang tak boleh baca kitab, orang tengok bisa. Pergi rumah banyak kita arak saja. Itu perhiasan. Orang mungkin tak tahu.
Anak berkata, oh, tanya togu dah khabar perhiasan. Ginilah, masa puas-puas saja duk baca ni. Bukan baca ingat, tengok tajuk je. Tengok tajuk saja. Jadi nak beritahu, hak guru yang hebat seperti Nabi Musa AS pun diperintahkan oleh Allah supaya mencari musyrik. Secara mencari orang yang menunjukkan keaiban dirinya. Lalu Nabi Musa AS ini nak berjumpa dengan Khidir, lalu bertanya pada Allah bagaimana nak jumpa dengan Nabi Khidir, kerana ada usaha untuk nak berjumpa dengan Nabi Khidir. Dalam musafir tersebut baginda menempuh pelbagai kesusahan, bahaya, kepenatan, sebagaimana katanya, laqad laqina min safarina hadza nasaba, sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini mencari guru, iaitu Nabi Allah Khidir. Dia perjalanan dia jalan ni melanggar ombak, 2 orang saja. Nabi Allah Musa dengan Yusuf pergi nak cari Nabi Khidir. Patut Allah Ta'ala tak beri alamat kat mana, nombor telefon, senang. Ya Khidir ada di mana? Kan senang. Allah Ta'ala beri, cuba ambil nombor. Senang, kita sekarang nak jumpa senang je, beri alamat, beri nombor telefon. Kat mana ada? Ni Allah Ta'ala khabar ya. Allah Ta'ala kata mau pergi cari Khidir, mau bawa ikan, di tempat ikan tu hilang, hilang dengan sendirinya. Di situ Nabi Khidir ada. Kat mana? Mau cari ya? Perjalanan cari. Sampai letih cari. Sehingga kan tempat tu dia jumpa dah, oleh kerana tak tahu, tak ada tanda tu. Tak ada tanda, tak ada kampung, nama kampung pun tak ada. Jadi akhir sekali pergi, siapa rupanya dah lajak dah. Tempat tu jumpa dah, dia pusing balik. Sebab ada Allah Ta'ala kata satu tanda, tandanya apabila ikan yang kamu bawa tu hilang di situ. Di situlah tanda. Baru pusing balik. Pusing balik pula sehari semalam. Hari semalam ibarat pergi Kuala Lumpur lah. Siapa Kuala Lumpur dah? Orang kata, mu berhenti dah Terengganu. Tok guru ada di Terengganu. Allah siapa Kuala Lumpur, malah masa nak pergi. Dah siapa dah Kuala Lumpur? Sehari semalam pula pusing nak carinya untuk guru, untuk dapatkan apa ni, guru yang dapat menunjuk keaiban diri. Yang kita disuruh mencari guru yang dapat keaiban diri. Cari. Kalau kita belajar, tak jadi ni, hati tidak boleh berubah lagi, cari guru lagi, tak jadi. Apa kepada kita jumpa guru yang dapat mengubah hati kita. Ini perjalanan mencari ilmu untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja tidak mentaati satu saja larangan Khidir, segala kesusahan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak mendapat manfaat daripada ilmu yang dimiliki oleh Khidir alaihissalam. Lalu Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra." Maka janganlah kamu menanyakan kepada aku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkan kepada kamu. Setelah Nabi Musa kata kepada Khidir, "Ya Khidir, ajarlah kepada aku, antu'allimani mimma ullimta rusyda." Ajarlah kepada aku ilmu yang menyebabkan aku dapat petunjuk kepada Allah. Ajar kepada aku. Lalu Nabi Khidir kata, "Boleh, kalau mu nak belajar dengan aku boleh, tapi jangan banyak tanya." Jangan tanya. Apa yang aku buat ni kamu jangan tanya. Syarat dia jangan tanya. Lalulah Nabi Musa bersetuju dengan syarat yang diberikan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sedangkan dalam masa yang sama Nabi Musa memang mempunyai keyakinan yang mantap bahawa Khidir alaihissalam lebih mengetahui berbandingkan dirinya melalui penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Lalu Nabi Musa masa jumpa Khidir memang yakin ni memang tok guru besar. Memang tok guru besar dah. Kita kalau tok guru besar, ni orang alim besar ni. Orang alim besar ni. Memang kita serah diri. Dia kata A, dia kata B. Maknanya. Dia kata A, memang tok guru besar dah. Baru kita mudah terima sebab hati kita dah serah pada dia. Dan Nabi Musa ni memang yakin betul-betul dah. Maknanya ibarat dia yakin macam mana, apa yang diperkatakan oleh Syekh tadi, ada oleh Nabi Khidir tadi, ia tak akan petikaikan. Tak ada terfikir pun nak petikai. Macam kita lah ulama luar datang. Ulama luar datang Madrasah Al-Hidayah. Baru saya satu baru ni daripada ulama Indonesia ada mari. Datang di sini. Ada masa kita nak belajar, ada kita kenapa ni kesilapan dia? Nak petikai tak ada, kita serah aja. Sebab kita tahu dah dia ni orang alim besar. Apa yang kata pun kita nak terima. Maka Nabi Musa bila jumpa Nabi Khidir memang dia yakin dah ni memang orang-orang alim pada dia. Sebab apa? Sebab Allah Taala kata sendiri, Nabi Khidir ini lebih alim daripada kamu. Lalu dia kata ketika Nabi Musa berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih alim daripadaku." Jawab Allah Ta'ala, ada, bahkan ada.
iaitu hamba-Ku Khadir, dia tidak dikhususkan dengan satu-satu ilmu tanpa ilmu yang lain, bahkan segala-galanya diberikan kepadanya. Ada Nabi Musa, bila Nabi Musa kata akulah orang alim, Allah Ta'ala kata bukanmu wahai Musa, ada orang alim. Kata Nabi Musa, aku tak tahu, setahu aku tak tahu, tak ada orang yang lebih alim daripada aku. Kata Allah Ta'ala, ada, iaitu hamba-Ku yang bernama Khadir. Bernama Khadir, dia tidak dikhususkan satu-satu ilmu, tanpa ilmu yang lain, bahkan segala-galanya diberi padanya. Bukan khusus saja satu ilmu, bukan dia ni alim bahagian usuluddin saja, bahagian apa ni, bahagian fiqh saja, syariat, ataupun bahagian tasawuf saja. Ilmu aku beri, wa 'allamna min ladunhi ilma, aku beri kepada ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu laduni ibarat kalau tanah kita gali, kita jumpa air. Bila kita jumpa air tak hilang. Ilmu laduni bila Allah Ta'ala beri, bila orang tu gali, dia bersihkan hati, bersih, dapat ilmu laduni. Dan ilmu laduni dia dapat lah. Ilmu laduni dia dapat. Kadang-kadang ilmu tu dia tak baca kitab pun, Allah Ta'ala buka kasyaf pada dia. Tanya hukum, dia boleh khabar dalam muka surat ni gini. Jawapan dia macam ni. Bila tengok muka betul, ini ilmu laduni. Kadang-kadang dia tak tahu pun nak cakap apa-apa. Tolong ceramah Allah, tak ada ilmu, cuba ceramah. Ceramah. Sampai ke 3 jam dah habis-habis. Dan tak ada ilmu, ini ilmu laduni. Ada pun ilmu yang kita belajar ni, ibarat dalam satu benda tu kita ambil air, kita cuah dalam. Ada kejap, lepas tu dia serap pula, kering pula. Lepas tu setelah apa? Cebok pula dalam tanah, letak dalam lubang pula, ada pula kering pula. Tapi ilmu laduni kita gali lubang, gali ni, tengok ada air. Ini adalah ilmu laduni. Bila Allah Ta'ala beri ilmu laduni, akhir sekali habis memahami segala ilmu. Katanya salah seorang guru saya, dia kata imam-imam itu mereka adalah ilmu laduni. Imam Syafi'i dia pergi belajar, masa tu dia baru masuk majlis Imam Malik. Imam Malik nak beritahu dia backhand Imam Malik backhand. Jadi dia pun masuk. Imam Syafi'i dia masuk, dia duduk belakang. Jadi hak duduk belakang ni taraf Imam Syafi'i. Maknanya dia duduk belakang. Kemudian dia ada benda, dia ada ambil lah macam Imam Malik baca tu, dia tulis dengan tangan dia, ada silap dengan lalang dia tulis gitu. Jadi tengah-tengah kuliah Imam Malik nampak ada budak baru. Dan dia main-main pula. Imam Malik tak apa, hak baru tak apa. Baca. Habis kuliah, dia pun khabar. Masa habis nak balik, dia pun khabar anak murid dia. Tu ada budak belakang hak baru masuk, panggil dia sini kejap. Panggil. Bila panggil, Imam Malik pun pergi jumpa Imam Syafi'i, pergi jumpa Imam Malik. Pergi jumpa. Kata Imam Malik, aku tengok tadi masa aku menyampaikan kuliah, kamu bermain-main. Tak, saya tak main-main. Habis tu saya nampak awak gerakkan kat tangan tu. Saya menulis hadis. Tulis hadis kat tangan ni. Saya tulis hadis apa yang imam baca. Imam Malik ambil tangan. Ada benda pun. Tak ada apa pun. Dan kalau benda cuba baca. Imam Syafi'i kata, hadis pertama imam kata an Abi baca. Habis. Cuba. Semua ingat belaka. Kalau macam tu bagus. Boleh main. Dia tak kata gitulah. Maknanya kita kalau tengok orang tidur, dia tidur, lepas tu kita tanya dia jawab belaka, kita benarkan tidur. Bawa katil tak apa orang gini. Maknanya ilmu masuk. Jadi dalam keadaan macam tu, alim. Lalulah boleh start belajar. Baru belajar ni. Bila baru masuk belajar, Imam Malik pun memang hebat, dah tahu dah keadaan Imam Syafi'i. Lalu anak murid dia kata, "Dak, kamu masuk belajar sini ada kitab tak?" "Tak ada kitab." "Tak ada kitab, ambil kitab ni, pinjam kitab saya ni." Saya boleh photostat. Haji Mat ada photostat. Jadi ambil kitab ni. Kitab itu dia panggil kitab Muwatta. Imam Syafi'i pun ambil kitab. Kitab itu kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik mengenai hadis, beratus-ratus hadis, beribu-ribu hadis dalam. Dapat Imam Syafi'i dapat. Hari tu, pagi besok dijumpa tuan dia. Ambil buku ni. Buku ini saya sudah menghafal kesemuanya sekali. Habis. Mana hari ni pinjam esok atau apa belaka? Apa belaka kan? Macam kita lah. Ambil. Saya sudah photostat semuanya sekali.
Bukan hafal sekali. Sudah photostat semuanya sekali. Oh memang dah 20 kitab pun boleh. Photostat. Jadi nak beritahu pergi kepada tu. Kata Allah Ta'ala kata, wahai Musa, ada selain pada kamu ada. Pada permulaannya Nabi Musa tidak mengetahui bahawa persediaan yang ada pada dirinya tidak mampu untuk menerima ilmu Khidir. Dia berasa dia hebat, tapi dia tak tahu ilmu Nabi Allah Khidir ini lebih hebat walaupun sedikit. Sedangkan Khidir telah mengetahui dari awal lagi. Nabi Khidir tahu dah. Lalu Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama-sama aku. Mu tak sanggup sabar. Mu nak belajar dengan aku dah sanggup sabar. Ini merupakan penyaksian ilmiah daripada Khidir alaihissalam. Oleh itu, wahai orang-orang yang berakal, perhatikan adab yang ditunjukkan oleh kedua-dua insan agung ini. Tengok adab. Kata Nabi Musa, adab Nabi Musa mendapat. Nabi Musa walaupun dia alim, pergi cari lagi orang. Bila Allah Ta'ala kata, mu ni ada lagi orang alim pada mu, pergi belajar. Dia tak kata, aku ni rasul ke? Dia tak kata gitu. Allah, aku ni tok guru besar, takkan nak pergi belajar lagi ke orang? Tak ada. Dia terus bagi. Pergi. Lepas tu minta pula, boleh tak saya nak belajar? Nak belajar dengan kamu wahai Khidir. Minta izin. Lalu Nabi Khidir tu tengok, dia kata, aku rasa mu ni tidak boleh. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak mampu sabar kepada aku. Lalulah qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Khidir, boleh tak aku ikut kamu? Macam tadi aku nak belajar pada kamu, ajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu, yakni ilmu yang diajar Allah Taala kepada kamu. Ajar ilmu yang benar, yakni ilmu yang sebenar, ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Masuk dari perkataan tersebut, adakah kamu izinkan aku mengikutimu untuk aku belajar daripadamu? Kata-kata ini mempunyai kemanisan budi pekerti yang memang dirasai oleh mereka yang mempunyai zauq yang sempurna. Ini adab orang nak belajar, mesti kena ada akhlak dengan guru. Nak belajar mesti kena ada akhlak dengan guru dan budi pekerti yang baik untuk dia awal-awal nak terima guru. Kalau awal-awal sudah tidak ada adab, maka seterus perjalanan ilmu dia tidak akan dapat. Ini dalam bab tasawuf. Dalam bab tasawuf memang begitu pengajian tasawuf. Lalu dalam keadaan macam tu, dia pun minta dengan cara baik, boleh tak tolonglah ajar kepada saya. Sebab itu dia kata, hendaklah kamu rendahkan diri kamu apabila berjumpa dengan guru kamu. Setengah kitab mengatakan, buangkan pakaian kebesaran kamu. Kadang-kadang syekh ni dia pakai jubah, selah lagi, serban sini. Ni ulama besar dengan sebah ni. Bila nak jumpa syekh musyrik pakai baju singlet ni. Dah pemuluk. Bila nak jumpa syekh pakai baju singlet, pagoda je. Dah pakai besar-besar. Dia tengok syekh dia pakai satu selah jubah je, dia pakai baju biasa. Dia pakai baju biasa je. Dia nak rendahkan diri dia. Ini adab sebenarnya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Khidir berkata, jika kamu mengikuti aku, maka janganlah kamu bertanya aku tentang sesuatu apa pun. Jangan tanya, ikut saja. Jangan tanya, ikut saja yang aku kata sampai aku sendiri terang kepada kamu. Jadi bila aku buat sesuatu nanti, mu jangan banyak tanya. Aku buat macam ni, jangan banyak tanya. Sehinggalah aku terang kepada kamu. Dalam ayat ini Khidir tidak hanya berkata, jangan kamu bertanya, kemudian dia diam, menyebabkan Nabi Musa AS terpinga-pinga keheranan. Belajar macam mana tak boleh tanya? Dia belajar dengan Nabi Khidir gitu lah. Dengar kuliah garis sampai isyak senyap, jangan tanya. Mananya? Jangan tanya. Lalu dia terpinga-pinga. Belajar ke mana? Dia tak boleh tanya. Bahkan baginda menjanjikan dia sendiri akan menyebutnya atau menceritakan kepada Nabi Musa AS tentang hikmah terhadap apa yang dilakukan. Tapi aku akan beritahu apa yang aku lakukan nanti. Kesempurnaan syekh dalam sesuatu ilmu yang ingin dituntut daripadanya tidak sedikit pun memberi faedah kepada murid apabila dia tidak mengikuti suruhan dan larangannya, dan murid tadi tidak akan mendapat faedah sehinggalah dia ikut kata guru dia. Dia ikut kata guru dia. Jadi kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Selepas jumpa Nabi Musa, Nabi Khidir kata, nanti kalau aku buat apa-apa kamu jangan tanya. Kamu jangan tanya. Dan aku rasa kamu tak mampu. Lan tastati'a ma'iya sabra.
kamu tidak akan mampu. Lalu Nabi Musa berjanji, tapi aku berjanji, aku tidak akan tanya. Apa yang kamu lakukan, aku tidak akan tanya, asalkan kau ajar kepada aku ilmu. Baik. Lalulah Nabi Musa pun diajak dengan Nabi Khidir, kita berlayar. Ditinggalkan Yusak tadi tinggal. Naik dua orang berlayar. Bila berlayar naik atas kapal. Bila naik atas kapal, orang pun tengok Nabi Khidir, orang free belaka. Tak payah bayar tambang, orang lain nak bayar tambang. Orang lain bayar tambang belaka. Jadi siapa Nabi Yusak, siapa Nabi Khidir tak kena bayar tambang. Oleh kerana Nabi Khidir tak kena bayar tambang, maka Nabi Musa pun tak kena bayar tambang. Ni untung jalan untuk guru. Maknanya hari-hari jalan. Dalam keadaan tu naik kapal. Tengah-tengah naik kapal, tiba-tiba Nabi Musa tengok Nabi Khidir ambil kapuk. Dia pun bukan apa ni? Dia panggil dia melubangi kapal tadi. Gitu kan? Tak saja Nabi Musa, Nabi Khidir ambil kapuk. Nabi Musa kata, "Hei!" Nabi Musa terkejut. Dia kata orang bagi percuma kita naik kapal. Kita pula nak bocorkan kapal, habis tenggelam mati habis. Nabi Khidir kata, aku kata dah, jangan banyak tanya. Aku kata dah kan, jangan banyak tanya. Lalu Nabi Khidir merosakkan kapal tadi. Rosakkan kapal tadi. Bila Nabi Musa tanya, Nabi Khidir marah pada Nabi Musa. Nabi Musa kata minta maaf lah. Maafkan saya di atas kesalahan saya. Patutnya saya tak perlu tanya, tapi saya bertanya tadi. Maafkan saya dan ajarlah ilmu pada saya. Lalu Nabi Khidir bersetuju. Dan Nabi Khidir telah merosakkan kapal tadi. Nabi Musa tak boleh kata benda. Tak boleh kata apa-apa. Baik. Dia pun naik pelat. Habis sampai kapal berhenti. Nabi Musa pun turun dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir dah rosakkan kapal tadi. Tapi tak tenggelam lah. Jalan, jumpa budak kecil seorang. Lalulah Nabi Khidir ambil, dia bunuh yang budak kecil tadi. Terkejut Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kata, "Hai Khidir, budak tu tak bersalah, tiba-tiba membunuh. Mati lah kawan tu." Nabi Khidir kata, "Kan aku kata dah, jangan banyak tanya." Jangan banyak tanya. Mu nak belajar aku, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya dia apa yang aku lakukan. Mu dah janji dengan aku. Lalu Nabi Musa kata, "Maafkanlah saya. Saya sudah 2 kali bertanya. Macam ni lah. Kalau saya tanya kali ketiga, jangan ajar saya." Nabi Musa kata, kalau dah bertanya kali ketiga, jangan ajar saya. Okey, baik. Kata Nabi Khidir, baik, kalau aku tengok mu bertanya pada aku lepas pada ni, maka terputuslah pengajian kali, habis putus. Kena reject lalu. Lalulah selesai tak ada benda. Nabi Musa pun pergi, jalan, jumpa dekat satu kampung. Bila satu kampung, tiba-tiba ada satu macam apa? Macam satu menara. Ada macam satu tiang. Tiang tadi macam satu tiang. Kemudian tiang tadi nak jatuh. Yang qadha fa aqamahu. Maknanya dinding tadi nak jatuh. Lalu bila nak jatuh pula, Nabi Khidir pula pergi baki pula. Wis terik pula. Okay. Tadi buat penuh ni buat baik pula. Wis terik pula. Bila buat terik molek dah. Lalu Nabi Musa pun kata, "Kenapa tak minta upah? Dan kenapa pula kamu pergi baki pula?" Lalu ketika Nabi Musa tanya yang ketiga, Nabi Khidir kata, "Kalau macam tu berpisahlah kita 2 orang." Kerana mu bertanya. Lalulah Nabi Musa pun menyesal. Silap aku pergi tanya tak apa. Selepas pada tu Nabi Khidir pun mengatakan bahawa aku nak beritahu kepada kamu, yu'allima ta'wiluhu. Aku nak beritahu takwil dia. Takwil dia. Takwil yang pertama, kenapa aku cuba merosakkan kapal-kapal tadi. Kata kapal ini adalah milik orang-orang musafir, kemudian milik orang-orang fakir. Jadi kapal ini dia akan sampai dekat satu tempat, dan tempat tu raja tu suka merampas kapal, kecuali apabila melihat kapal itu sudah rosak, sudah dirosakkan, nasara raja tadi tidak akan ambil.
Jadi aku sengaja merosakkan kapal tadi supaya bila sampai dekat satu tempat nanti, raja tengok kapal itu rosak, raja tak akan rampas kapal tadi. Sebab tu aku rosakkan kapal tadi. Oh, baru dia tahu. Baru dia tahu. Lalu dia pun kata, dah bagian budak, ada pun budak tadi aku bunuh dia. Aku bunuh dia. Kerana mengikut ilmu yang dia dapat mengatakan bahawa budak ini satu hari nanti akan menjadi kafir. Akan menjadi kafir. Bukan saja dia kafir, dia akan tarik mak ayah dia akan menjadi kafir. Jadi sekarang ni mak ayah dia Islam, maka dia Islam, jadi aku matikan dia dulu, jadi selamat mak ayah dia. Mati dalam keadaan Islam, dia pun mati dalam keadaan Islam. Lepas tu yang ketiga, yang menara tadi yang nak jatuh tadi, tiang tadi yang nak jatuh, bawah dia ada emas-emas, ada harta-harta, dan dia milik anak-anak yatim. Jadi kalaulah tidak dibetulkan lagi, tidak tutup lagi, tidak dibetulkan, nanti orang akan nampak emas tadi, akan diambil harta anak yatim. Lalu menara yang nak jatuh tadi, yang nampak bokeh tadi, emas tadi, dibetulkan balik, jadi tak nampak tadi. Itulah dia kata, sebab itulah aku tak beritahu kepada kamu, kerana ada hikmah-hikmah dia. Lalu dalam cerita ni Nabi mengatakan, kalau Nabi Musa tidak bertanya, saya banyak akan dibuka rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Ilmu-ilmu kasyaf boleh diajar di mana-mana saja, tetapi dapat pada orang-orang yang tertentu sahaja. Bermakna kepada kita perlunya seseorang tadi ada mursyid. Kerana sifat manusia ni sifat kadang-kadang cepat tamak dan sebagainya, sehingga tidak dapat mengawal diri dia. Lalulah diperbaiki, dibetulkan oleh guru mursyid tadi yang mengetahui ahwal keadaan hati dia. Lalu dia kata di sini, wa ma yanfa'u aslu min hasimin idza kana nafsu min bahilatin. Walaupun datuk nenek berasal daripada keturunan dermawan, ia tidak bermanfaat apabila nafsu sudah memberontak. Walaupun orang ini orang yang masyhur hebat tara mana pun, kalau tak boleh kawal nafsu, tidak ada manfaat. Walaupun dia orang alim tara mana, tak boleh kawal nafsu, tidak ada manfaat. Walaupun dia alim setara mana, dia tak boleh kawal nafsu. Ke nafsu dia suka orang puji dia sebagai contoh, dia tidak ada manfaat ilmu dia. Walaupun dia hebat setara mana pun, nafsu dia suka orang sanjung dia, lalu tidak ada manfaat ilmu dia, kerana tidak dapat mengawal nafsu. Maka dia kena belajar lagi, berjumpa dengan guru yang dapat membimbing dia untuk membinasakan ataupun mengawal nafsu yang ada dalam diri dia. Maka dia kata, sesungguhnya kesempurnaan syekh hanya mampu memberi manfaat kepada murid untuk memimpin menuju matlamat. Syekh akan beri jalan saja. Jalan. Okey, sekarang ni kamu ni ujub, tinggal yang ni, buat ibadat macam ni. Ibadat macam ni. Maknanya guru tadi tidak boleh buang penyakit ujub dalam dia, kecuali usaha anak murid. Bukan kita kata, kita ada syekh selamat kita. Maknanya kita ni ujub banyak duduk kat syekh, duduk hilang ujub dah. Bukan syekh ambil aku buang, bukan gitu. Bukan mari tu kotor baju, ambil baju aku ni pakai. Bukan gitu. Ni pakaianmu pakaian takabur, buang pakaian takabur, ambil pakaian aku dah. Guru mursyid ni dia tak ada kuasa sebenarnya. Guru mursyidnya dia beritahu, mu penyakit ni kotor. Kenapa mutu kamu tu ring tu karat, pergi ganyah kat ring tu. Jangan ganyah kat kusing. Maknanya ganyah kat ring tu, ambil autoso kan, ambil kertas pasir ganyah situ biar kilat, situ kat ring. Kalau tak, guru tu hanya cover ring depan karat ring tu. Tu rata tak ada minyak tu. Tugas guru musik cover je. Rata mutu tu tak ada minyak. Tu bunyi kerang tu. Tak minyak kali dah ada benda licin aja lah. Bukan guru musik tahu minyak, kita duduk relax saja je. Saya ujub, tolong buang ujub saya. Sakit kepala guru musik kata, penuh anak murid aku. Dah, guru musik tunjuk jalan, saya tunjuk jalan. Jadi kalau kita ada guru musik pun, kalau kita tak ikut jalan yang ditunjuk oleh guru musik, tidak ada manfaat juga. Maka dia kata di sini, Syekh tidak akan memberi ilmu kepada muridnya kecuali menurut persediaan murid terhadap gurunya. Dan Syekh kenal anak murid dia benar-benar bersedia ataupun tak. Persediaan murid pula berpaksikan kepada diri dan juga amalan dia. Jadi dia pun tengok keadaan tu, dia tengok keadaan murid dia, tahu, gurunya tahu. Kadang-kadang pengalaman yang ada pada diri dia. Dia dapat tahu macam ni boleh penyakit macam ni, boleh penyakit macam ni. Lalulah kepada diri dia dan juga amalan dia dapat tahu, memperbaiki amalan anak murid dia.
keadaannya tidak ubah seperti seorang pesakit yang berjumpa dengan doktor pakar. Dia disuruh makan obat tetapi dia tidak memakannya, dia hanya menyimpannya. Dia seolah-olah tidak berhajat kepada kepakaran doktor. Kalau kita jumpa guru mursyid pun yang cuba nak membimbing hati kita, tapi kita tidak ikut kata guru mursyid, tidak ada manfaat. Seperti kita berjumpa dengan doktor pakar. Doktor, saya sakit tekak. Saya sakit tekak. Kalau sakit tekak, ambil obat ni. Obat ni 3 kali sehari makan. Kita pun ambil obat, kita pun sipah. Habis kuat kita baca 3 kali sehari makan. Buka peti, ambil obat 3 kali sehari makan. Taruh. Pagi buka peti 3 kali sehari makan. Taruh. Makan doktor bagus. Maka terangkan obat kita punya penyakit kita. Maka demikianlah guru mursyid, dia akan beritahu. Dia tak sumbat obat dah tu. Dia tak sumbat doktor pakar, dia tak sumbat obat dalam mulut kita sumbat diri. Kita sumbat diri. Takkan doktor mari rumah, Assalamualaikum nak beri obat. Nganga-nganga mulut, suap-suap balik pula. Allah, untung dapat doktor pakar gitu. Jadi nak beritahu, kita yang berusaha sendiri, hanya guru mursyid tunjuk jalan. Tunjuk jalan saja. Ada seorang tu, Syekh Mursyid tu, anak murid dia mengadu, dia kata saya payah untuk dapat ilmu. Mu ni jenis ngapa pun payah. Mu tak payah duduklah, dia kata. Tak payah duduk majlis ilmu. Mu kerja mu hanya duduk jaga duduk khidmat rumah syekh je. Tunggu dia duduk khidmat rumah syekh je. Belajar pun payah, mu jenis payah. Maknanya. Jadi mu ikut je. Ikut je, syekh keluar ambil kitab syekh. Ingat kitab syekh. Syekh nak masuk kereta buka, masuk dalam, ikut dia. Saya nak masuk kaki curah gitu je. Guru tu kata gitu. Dia beramal, boleh tangan ilmu ke dia. Guru tu tahu apa penyakit dia. Kamu pasal macam ni. Maka sebenarnya guru mursyid memang tugas dia macam tu untuk mengubat hati manusia. Pesakit yang tidak menerima dan mengikuti nasihat merupakan dalil bahawa Allah Ta'ala tidak ingin menyembuhkannya daripada penyakit yang dihidapi. Kalaulah dia mempunyai guru mursyid tetapi dia tidak mau mengikut apa yang ditunjuk oleh guru mursyid, sebenarnya Allah Ta'ala tidak mau menyembuhkan penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Ini kerana apabila Allah Ta'ala inginkan sesuatu, dia akan mempermudahkan asbab terhadap perkara tersebut. Kalau Allah Ta'ala nak ubah kita, lalu kita dijumpakan guru mursyid, lalu guru mursyid kata awak berzikirlah la ilaha illallah sekurang-kurang sehari 100. Jadi kita dimudahkan oleh Allah. Menandakan bahawa kita ini akan dikurniakan oleh Allah pembersihan hati. Walau bagaimanapun menjadi satu kewajipan ke atas seseorang murid mencari syekh yang paling afdal dan sempurna, kerana dikhawatiri dia akan menyerahkan dirinya untuk dipandu oleh orang yang jahil. Walau bagaimanapun ulama sufi mengatakan hukum dia wajib bukan sunat mencari guru syekh. Bahkan kalau orang belajar sufi kadang tanya, siapa guru kamu? Siapa guru yang kamu belajar? Lepas tu kita khabar, kita ada seorang guru saya seorang syekh. Siapa syekh? Syekhnya Syekh Mujibur Rahman. Contohnya syekh juga. Syekh Mujibur Rahman. Syekh. Dah awak belajar lagi dengan dia? Tak belajar. Berapa dia tak belajar dengan dia? Dia isap rokok. Contohnya. Jadi nak beritahu terputus. Jadi terputus kenapa? Terputus sanad dia. Jadi dalam keadaan tu syekh pun akan tunjuk jalan. Tunjuk jalan, sambungkan sanad ataupun tunjuk jalan supaya kita ini jadi baik jalan yang betul. Maka dia kata wajib mencari syekh dan kita cari syekh yang paling afdal dan paling sempurna. Jadi nak tahu syekh macam mana, di antaranya kita tengok pada anak murid dia. Kadang-kadang perubahan pada anak murid dia ketara. Ini di antara tanda-tanda dia ni seorang mursyid ataupun murabbi. Maka dia kata jaga-jaga cari yang paling afdal, kerana dibimbangi kita berguru dengan orang yang jahil. Jahil ni maksud jahil ilmu hati. Walaupun tok guru tu alim, baca kitab pandai pakar, tapi dia jahil ilmu hati. Kadang-kadang dia ujub lebih besar dari anak murid dia. Ujub dia bapak jeruk lagi. Pas dia ada anak murid dia tawadak dia pula ujub. Jadi dia kena belajar pada guru bahagian hati. Guru bahagian syariat ni apa ramai-ramai pun apa kita cari. Biar guru bahagian hati tu kita kena ada. Maka dia kata dan menyerahkan dirinya untuk dipandu. Dikuatiri dia akan menyerahkan dirinya untuk dipandu oleh orang yang jahil tentang jalan menuju matlamat, lalu menjadi pembantu ke arah kebinasaan, akhir sekali membawa dia kepada kebinasaan. Ini yang kita bimbang. Silap cari guru,
silap cari mursyid, silap tak jumpa mursyid, nasib kita tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi pesanan saya yang terakhir, belajarlah satu ilmu sehingga ilmu tadi memberi kesan kepada hati kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita belajar ilmu, ilmu itu tidak memberi kesan kepada hati kita, ilmu itu sebenarnya tidak memberi manfaat, hanya sekedar akli saja, tidak kepada ruhi, tidak kepada nafsi kita. Tidak dapat carilah guru yang dapat membimbing kita dan belajarlah ilmu sehinggalah hati kita benar-benar tunduk kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang kita cari adalah ilmu yang membersihkan hati kita, membersihkan hijab kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوادي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله بالبركة والكرمة شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة النبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى أسفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلال يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمال ماذا يعبر عن علاك مقالي وبك استنار الكون يا عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور
خالي يا بدرتي من حاز كل كمالي ماذا يعبر عنه لا كمقالي صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال يا بدرتي من حاز كل كمالي ماذا وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمالي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لا كمقالي طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود منية الأقصى مرامي أهزى بالسهول منية الأقصى مرامي أهزى بالسهول وأرى باب سلامي يا ذاكر الجدود وأرى باب سلامي يا ذاكر الجدود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا طراز الكنبياء يا عن المها
يا كمبريائي عاجب مستهام مغرم والملهوف أني يا بدر التمام مغرم والملهوف أني يا بدر التمام طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجنان يا سراج الأنبياء يا علي الجنان يا إمام الأتقياء إن القلب ذاب يا إمام الأتقياء إن القلب ذاب طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود افرف الأعراض عني أدناني السقام اصرف الأعراض عني أدناني السقام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود